satu-satunya amalan yang tak ditetapkan dengan waktu ialah amalan zikrullah. Apa sebab? Kerana amalan zikrullah ini wajib pada sepanjang masa. Jadi dinamakan hak sepanjang waktu. Satu-satu amalan yang tak boleh diqada ialah amalan zikir. Kalau hari ini tak berzikir, kita tak boleh nak qada besok. Kerana besok untuk zikir hari esok. Tetapi kalau ditetapkan oleh guru, awak berzikir sehari sebanyak 1000. Hari itu dia tak sempat. Ini bolehlah hari esoknya dia buat 2000. Itu tak apa. Ya. Tapi sebenarnya itulah zikir itu tak boleh diqada. Itu bukan pandangan saya, boleh katakan semua ulama tasawuf itu. Kerana zikrullah itu hak sepanjang waktu. Bukhratan wa asilah, pagi dan petang. Takkanlah pagi saja, petang saja. Allah Maha Suci. Maksud bukhratan wa asilah sepanjang masa. Jadi begitulah. Menurut Syekh Razi, Rasulullah itu diwajibkan berzikir sepanjang masa siang dan sepanjang masa malam 24 jam. Bukan hanya pagi saja, petang saja, bukan. Tapi pagi itu mewakili seluruh hari, siang, dan petang itu mewakili seluruh malam. Kenapa saya mulakan kuliah pada malam ni? Saya bacakan satu ayat dari surah At-Takasur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Rasulullah mengingatkan kita dalam sebuah sabdanya mengenai ilmu. Al-ilmu ilmani, ilmun sabitun fil qalbi fadaka ilmun nafi, wa ilmun fil lisan fadaka hujjatullah ala ibadihi. Rasulullah bersabda, ilmu dalam Islam itu dua. Yang kita tahu satu saja. Dan itulah saya pilih ayat tadi untuk muqaddimah, menjadi muqaddimah kuliah saya pada malam ini. Jadi Rasulullah kata ilmu Islam itu ada dua. Yang pertama, ilmun sabitun fil qalbi, ilmu yang tetap di dalam hati. Fadzaka ilmun nafi, itulah ilmu nafi yang benar-benar memberi faedah zahir batin dunia akhirat. Wa ilmun fil lisan, satu lagi ilmu di lidah. Ilmu di lidah ini maksudnya ilmu pada akal. Fadzaka hujjatullah ala ibadi, ilmu pada akal inilah yang Allah jadikan ukuran untuk menentukan nasib seseorang di akhirat nanti. Kalau baik masuk surga, kalau jahat masuk neraka. Malangnya kita hanya belajar satu ilmu, yaitu pada akal. Sejak umur 5-6 tahun di tadikah, naik ke sekolah rendah, naik sekolah menengah, sampai dapat ijazah BA, MA, sampai PhD. Semuanya itu ilmu pada akal. Tapi ilmu dalam hati mungkin kosong. Ini satu kesilapan kita, satu kesilapan besar. Perkara lain yang kita lupa, kita ini diberi akal dan hati, tapi rata-rata kita ingat kita ada akal, hati itu kita tak tahu. Sehingga kecerdikan seseorang manusia dianggap semata-mata kecerdikan akal, sedangkan kemampuan akal berbanding dengan kemampuan hati
kemampuan hati itu jauh lebih canggih daripada akal. Karena kemampuan akal hanya boleh menerima perkara-perkara masuk akal. 2 kali 2, 4 boleh terima. Perkara-perkara masuk akal boleh terima. Perkara yang tak masuk akal, susah masuk akal, tak boleh terima. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena sedar. Kita mesti gunakan dua-dua bakat, akal dan hati sekali. Kalau kita nak tengok, nak memahami berdasarkan pada dalil Quran bahawa kemampuan hati itu jauh lebih daripada kemampuan akal. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Sesungguhnya kami sediakan untuk isi neraka itu ramai di kalangan jin dan manusia. Disebabkan jin dan manusia itu ada akal, ada hati. Lahum qulubun, mereka itu ada hati. La yafqahuna biha, mereka tak mampu menggunakan hati mereka untuk memahami kebenaran Allah. Jadi dalam ayat ini, hati itu kegunaannya untuk memahami, bukan akal. Ini ayat Quran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai mata, tapi sayangnya mereka tak boleh menggunakan pandangan mata untuk melihat kebenaran Allah. Mereka juga ada telinga, tapi sayangnya mereka tidak mampu menggunakan pendengaran telinga untuk mendengar kebenaran Allah. Ada mata tak boleh guna, ada telinga tak boleh guna, ni akal. Jadi akal ni lemah. Nak guna kena bantuan mata dan telinga, tapi hati tidak. Sebab itu, kalau seorang dilahirkan saja, dia buta, dia peka. Ada tak taklif agama? Dalam kitab-kitab fiqh tak ada taklif agama. Seorang bayi lahir buta, peka. Takdirnya umurnya panjang, sampai 90 baru meninggal. Seluruh usianya itu dia tak wajib solat, tak wajib puasa. Tengoklah dalam buku fiqh. Jadi kesimpulannya, hati itu kegunaannya untuk memahami, terutamanya perkara-perkara yang akal tak boleh faham. Ya. Contohnya lah, ya. Contohnya dalam sejarah Islam terkenal, bila turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hingga akhir ayat. Semua sahabat pakat suka gembira. Kenapa? Mereka guna akal. Yang menangis hanya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa menangis? Karena dia guna hati. Hanya Abu Bakar yang gunakan hati, dia dah faham. Turunnya ayat ini menandakan kewafatan Rasulullah sudah hampir. Tapi majoriti sahabat tak faham karena guna akal. Apa yang saya sebutkan ni, ceritakan ni untuk menjadi latar belakang
bagi kita memahami seterusnya pentingnya kita menggunakan hati. Janganlah sampai kita meninggal dunia umur 90 hati tak pernah guna. Ada tak manusia mukmin mati umur 80 90 hati tak pernah guna? Ada? Kenapa sampai mati tak boleh guna hati? Jawabannya, karena hati itu mati. Hatinya mati. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya orang kafir itu bukan buta mata kepala, tapi mereka buta hati yang di dada. Kalau orang kafir mana sabar? Kalau kita hati kita mati umur 90 kita pun mati. Kita mati dalam keadaan hati mati. Kalau hati seorang mukmin mati, solatnya pun solat orang yang hatinya mati. Puasanya pun puasa orang yang hatinya mati. Hajinya pun haji orang yang hatinya mati. Semua dalam keadaan hati mati. Macam mana nak dapat sebaik-baik ibadat yang terbaik? Ayat 2 surah Al-Mulk. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hidupkan kita ni, Allah nak tahu siapakah di antara kita ini beramal dengan amal yang ahsanu amala. Bukan setakat buat saja. Solat bukan setakat solat saja. Puasa bukan setakat puasa saja. Mestilah sampai ke tingkat ahsan. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, amalan yang ahsan itulah yang Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsanu ma amilu. Akhir ayat. Ahsanu ma amilu. Mereka lah yang amalan mereka kami terima. Apa sebab? Karena mereka beramal sehingga ke tingkat ahsan. Ya Allah dah beritahu kita. Jadi kalau hati kita mati, macam mana amalan kita nak jadi, nak mencapai taraf ahsanu amala? Yang susah. Hanya orang yang hatinya hidup, insya Allah seluruh ibadatnya dalam keadaan hati yang hidup, itulah ada harapan. Amalan mereka menjadi ahsanu amala. Sebab itu dalam surah Az-Zumar Allah terangkan dengan sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ulul albab ni ialah segolongan umat Nabi Muhammad yang hatinya dihidupkan oleh Allah bercahaya. Karena mereka sentiasa berzikir sepanjang masa siang dan malam. Mereka ini diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Dan mereka sudah diberi kabar gembira bahawa mereka besok di akhirat akan dimasukkan ke dalam Jannatul Adnin. Mereka itu siapa dia? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
Mereka itulah orang-orang yang bila mendengar pengajaran Allah, mereka lakukan sehingga ke tingkat ahsanu amala. Ulaika allazina hadamullah, mereka lah orang-orang yang sentiasa dapat hidayat Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itulah ulul albab. Dalam ayat 191 surah Al-Imran, Allah berfirman tentang ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah dan tafakur terhadap ayat-ayat Allah. Dalam apa juga keadaan mereka berdiri ke duduk berbaring, jaga maupun tidur, siang dan malam. Itu sebaliknya, sentiasa tak ingat Allah sepanjang masa. Bangun, duduk, tidur, berdiri, duduk maupun tidur, berjaga apatah lagi tidur, itu tak ingat. Jadi ulul albab adalah segolongan umat Nabi Muhammad yang hatinya dihidupkan oleh Allah karena mereka sentiasa zikir. Oleh kerana itu, sesiapa di antara kita yang mahu menggunakan hati, mestilah kita usahakan supaya hati kita ni dihidupkan. Kita pun tak tahu macam mana nak hidupkan hati. Ini yang jadi susah. Padahal Rasulullah sudah sebut, para ulama sudah sebut. Ya. Kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Bandingan, ya, Allah Rasulullah memberitahu kita, kalau kita nak tahu dua orang, yang seorang sentiasa zikir, yang seorang sentiasa tak zikir, seperti orang hidup dengan orang mati. Bandingan orang yang sentiasa mengingati Tuhannya Allah dengan orang yang sentiasa tidak ingatkan Tuhannya Allah, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi daripada hadis Nabi ini kita tahu tak, untuk menghidupkan hati kita, mestilah kita berzikir seperti golongan ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Rasulullah bagaimana? Rasulullah pun sentiasa zikir. Rasulullah sentiasa berzikir sepanjang masa. Karena sesudah Rasulullah wafat, ada sahabat yang ingin tahu macam mana Rasulullah zikir. Sayyidatina Aisyah menjawab, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu kulla akhyanihi. Rasulullah itu sentiasa ingatkan Tuhannya Allah sepanjang masanya, siang dan malam. Tak pernah tak ingat. Masa tidur pun ingat. Karena Rasulullah bersabda, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Kedua mataku menidurkan aku, tapi hatiku tak tidur. Maksud hati Nabi tak tidur, ketika tidur hati Nabi terus secara otomatik sebut Allah, Allah, Allah. Ada seorang ulama yang pandangannya, walaupun banyak pandangan agamanya ganjil, kita pun ramai tak boleh menerima pandangan agamanya. Siapa dia? Ibnu Taimiyah. Meninggal dunia tahun 728 Hijrah. Karena pandangan agama yang ganjil, beliau selalu dihadapkan ke jawatan kuasa pemulihan akidah. Tapi dia tetap dengan pandangannya. Ibnu Taimiyah, dia berjasa besar, meninggalkan kata-katanya yang sangat bernas tentang amalan zikir.
pandangannya mudah dan mudah diingat, boleh lekat. Kata beliau apa dia? Zikrullah lil qalbi kalma'i lis samaki. Fa kaifa khalu samak idza faqadal ma'u. Zikrullah bagi hati persis seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan kalau tak ada air? Jawabnya ikan mati. Begitulah bagaimana keadaan hati bila tak ada zikir? Jawabnya mati. Ini bagus. Jadi Ibnu Taimiyah, ulama yang lain sama saja seperti Rasulullah. Nak hidupkan hati itu amalannya apa? Zikir. Jadi janganlah diubah. Banyak sembahyang, ya, banyak puasa, tak akan jadi. Dah Allah Ta'ala dah tetapkan begitu. Nak hidupkan hati dengan zikrullah. Sebab itu ayat-ayat Quran yang menggalakkan kita supaya berzikir itu sangat banyak. Ada 63 ayat ikut penyelidikan yang telah dibuat oleh setengah ulama. Ada berapa? 63 ayat. Mengatasi seluruh ibadat. Solat pun tak sebanyak itu. Haji ke, puasa ke, muamalah apa-apa pun disentuh dalam beberapa ayat saja. Tetapi zikrullah disentuh dalam 63 ayat. Ini bukan saja yang buat penyelidikan. Setengah ulama tasawuf telah menelitikan ayat-ayat Quran, disimpulkan kira-kira ada 63 ayat yang menyuruh, yang menggalakkan, yang mengingatkan kalau tak zikir apa akibatnya. Ada 63 ayat. Tapi kita tak sedar. Kenapa? Zikir ni sangat penting tapi kita tak buat. Kita fikir sebaliknya. Jawapannya ialah kerana kita diberitahu oleh ustaz-ustaz. Ustaz, apa hukum zikir? Sunat. Apa makna sunat? Perkara baik dibuat dapat pahala, ditinggal tak berdosa. Betul kan? Jadi kita dah diberitahu zikrullah itu sunat. Sunat itu perkara baik, dibuat dapat pahala, ditinggal tak berdosa. Jadi kita tinggallah zikir. Jadi apa hukum sebenar zikir ni? Kita nak tahu satu-satu hukum, mestilah kita tengok ahli dia. Nak tahu hukum-hukum ibadat, kita buka kitab fiqh yang ditulis oleh fuqaha. Kalau nak tahu hukum zikir, kita bacalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama tasawuf. Baru betul. Kita tanya pada ustaz yang hanya belajar fiqh. Sebab itu ustaz ini kata amalan zikir ini sunat. Oh, kalau itu, kalau kita tak buat, tak dosa lah ustaz, tak dosa. Kita pun tenteramlah sampai mati. Tetapi di dalam ilmu tasawuf, ulama tasawuf mengatakan, ya, berpendapat, berpandangan, hukum zikrullah itu wajib. Siapa di antara ulama yang mengatakan wajib? Seorang ulama besar yang meninggal dunia tahun 606 Hijrah. 606 Hijrah. Siapa dia? Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Dia asalnya seorang ulama tauhid yang hebat. Kemudian dia belajar tasawuf.
dengan seorang sufi yang bernama Najmuddin Al-Kubro. Inilah guru dia dalam tasawuf. Sebab itu Syekh Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Kabir kalau tak salah, atau Fathul Ghaib, dia menyebutkan kita ni umat Nabi Muhammad wajib berzikir seperti Nabi kita berzikir. Nabi kita Muhammad SAW diwajibkan oleh Allah berzikir dalam hati Allah, 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 Allah. Berdasarkan kepada firman Allah ayat 205 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asar wa la takum minal ghafilin. Ya Muhammad, hendaklah engkau ingat dan sebut nama Tuhanmu Allah di dalam hatimu. Allah, Allah. Dalam keadaan hatimu tadarruk kepada Allah, takut kepada Allah, tanpa ada suara. Zikir khafi dalam hati. Bil ghudwi wal asal, sepanjang siang dan malam. Wala takum minal ghafilin. Jangan kau ya Muhammad berhati ghaflah. Berdasarkan ayat ini, Nabi wajib berzikir dalam hati Allah, Allah, Allah sebanyak masa. Maka Syekh Fakhruddin Ar-Razi dia ulas. Dia kata begini, berdasarkan qarinah lafziyah ayat ini, maka umatnya juga wajib berzikir seperti yang Allah perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti pelajar-pelajar boleh buka ayat tafsir Ibnu Fakhrul Razi ayat 205 surah Al-A'raf. Jadi sekarang kita dah tahu hukum zikir itu apa dia? Apa dia hukum zikir? Wajib. Wajib makna perkara baik dibuat dapat pahala, ditinggal berdosa. InsyaAllah. Siapa nak tukar-tukarlah. Selama ni kalau kita pakai zikir itu sunat, sunat perkara baik, dibuat dapat pahala, ditinggal tak berdosa. Mulai hari ini, malam ini nak tukar, tukar. Tak mau tukar, terpulang. Nak tukar macam mana? Zikrullah itu wajib. Perkara wajib dibuat dapat pahala, ditinggal berdosa. Ini saya dah beritahu. Saya belajar zikir ni pun dah lewat. Ini pelajar-pelajar untuk muda-muda dah dengar. Saya belajar zikir ni umur 40. Dari umur kecil itu sampai 40 tahun. Tak belajar zikir. Dah 40 tahun baru belajar zikir. Baru tahu. Mula-mula itu pun kita pun syak-syak. Wajib ke sunat ke? Tanya sini. Tanya ustaz-ustaz yang terkenal, tak buat pun tak apa, zikir ni tak wajib. Kita malaslah zikir. Tapi bila jumpa guru-guru zikir, wajib. Bila saya baca tafsir tadi, Fakhruddin Ar-Razi, dikatakan wajib, dan ulama-ulama tasawuf pun mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib musabbab. Barulah saya yakin. Maka saya betul-betul lah ambil zikir. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila seseorang di antara kita nak naik haji, biasa kan kita ambil kursus haji. Betul tak? Betul kan? Siapa yang ngajar kursus haji ini? Orang-orang ustaz-ustaz yang mahir di bidang haji. Betul tak? Orang yang tak pernah haji, dia boleh bagi kursus kita berhaji ke? Tak boleh. Begitulah, bila kita nak belajar zikir, kita ambillah kursus zikir daripada ahli zikir.
Betul tak? Kalau kita nak belajar zikir daripada orang yang tak nak berzikir, memang tak betul. Jadi kalau siapa yang belum berzikir nak ambil zikir, belajarlah dengan ahli zikir. Ahli zikir ni senang saja, iaitu siapa yang ikut mana-mana tarekat. Baik ya, kita pandang ke lain. Saya nak ajak hadirin hadirat ya, pandang ke lain. Apa dia? Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar tentang asas agama Islam, ada 3. Asas agama Islam ada 3. Pertama, Islam rukunnya 5. Kedua, iman rukunnya 6. Ketiga, ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Islam, iman, ihsan. Ya. Jadi kalau kita mau mengamalkan agama Islam yang sempurna, mesti 3 ni. Jangan ambil 2 saja. Kalau kita ambil Islam rukunnya 5, iaitu ilmu fiqh, ambil yang kedua iman, iaitu ilmu tauhid. Kalau ambil 2 ni, tinggalkan ihsan, tak lengkaplah Islam kita. Kita tinggalkan ihsan. Di dalam Quran ada riwayatnya yang boleh kita gunakan untuk memahami Islam, iman, ihsan. Pada satu ketika, tuan-tuan, di Madinah ke di Mekah, di Madinah, Rasulullah didatangi oleh satu kumpulan orang Badawi. Orang Badawi ini dia duduk di padang pasir, bela kambing. Bila Rasulullah didatangi oleh sekumpulan Badawi, tujuannya apa? Masuk Islam. Bila mereka ini di depan Rasulullah, ketuanya itu bercakap, "Ya Muhammad, amanna." Wahai Muhammad, kita telah beriman. Terus serta-merta Nabi Muhammad dapat wahyu daripada Allah secara direct. Setelah mereka ini cakap, amanna, kami telah beriman, Nabi menerima wahyu. Qul lam tu'minu. Ya Muhammad, engkau jawab, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kan tapi kamu ucapkan kami telah Islam. Pasal apa? Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Karena iman belum ada dalam hati kamu. Jadi Islam itu dibawa. Orang yang baru, orang Badawi nak masuk Islam ni, itu baru di peringkat Islam. Mereka boleh dipanggil Muslim. Bila iman dah masuk dalam hati, baru mukmin. Jadi tingkat Islam dengan iman lebih tinggi. Betul kan? Betul. Siapa sampai tingkat iman dinamakan mukmin. Muslim berbanding dengan mukmin, mukmin lebih tinggi. Begitulah bila sampai tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Muhsinlah paling tinggi. Jadi dilihat dari sudut asas agama Islam yang 3, Islam, iman, ihsan, timbullah golongan muslimin, golongan mukminin, golongan muhsinin. 3 golongan ni mana yang tertinggi? Golongan muhsinin.
Apa dalil muhsin ini tertinggi? Ada di dalam Quran. Ayat 56 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Dalam Quran ada satu aja. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin, bukan mukminin, bukan muslimin. Biasanya manusia itu memilih yang terbaik, memilih yang tertinggi. Betul kan? Takkanlah kita nak pilih tingkat Islam. Tak betul lah. Kita tak betul. Katalah ada di antara kita, tak apalah Ustaz, saya ambil Islam cukuplah, asal tak masuk neraka. Mungkin juga kata gitu. Macam mana dia tahu tak masuk neraka? Jadi asas agama Islam 3, mesti kita guna ketiga asas. Kalau boleh, biarlah kita sampai ke tingkat ihsan. Nak sampai ke tingkat ihsan ni, syaratnya apa dia? Banyak zikir. Banyak zikir. Tak banyak zikir, tak boleh. Tiap-tiap hari puasa, ya. Tiap-tiap hari zakat, dia tak boleh. Sebab nak sampai tingkat ihsan mesti banyakkan zikir. Sebab itu setengah ulama ditanya, setengah ulama tasawuf ditanya, wahai Syekh, saya selalu dengar tarekat ni apa? Setengah ulama tasawuf menjawab, at-tariqatu hiya at-tariqah allati yumkinu biha al-usul ila darajatil ihsan. Tarekat itu ialah kaedah amalan yang bila diamalkan menyampaikan seseorang ke tingkat ihsan. Ini bermakna kalau kita nak sampai ke tingkat ihsan, mesti kita bertarekat. Tak bertarekat tak boleh. Ini kata ulama tasawuf, bukan cakap saya menyampaikan saja. Tengoklah dalam kitab Asy-Syari'ah wa Tariqah. Kitab-kitab lain pun sama. Jadi kita dah tahu asas agama Islam 3 mesti kita amalkan. Kalau boleh, biarlah kita sampai ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Bila kita menjadi seorang muhsin, kita dimasukkan Allah ke dalam golongan muhsinin. Kita dilimpahi oleh Allah rahmat yang sempurna, dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi zikir-zikir yang bila kita amalkan memudahkan kita sampai ke derajat ihsan ini ialah zikir yang diajar oleh ulama tasawuf, disusun oleh ulama tasawuf, bukan sebarang zikir. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab tasawuf dalam bab zikir, mula-mula saja sudah permula. Apa dia? Zikir itu ada 2 jenis. Tak percaya, bukalah kitab apa? Hidayatus Salikin. Cuba buka nanti kitab apa? Hidayatus Salikin. Siapa yang menyusun? Syekh Abdul Samad paling bangi dalam bab zikrullah. Awal-awal lagi Syekh Abdul Samad menyebutkan zikir itu ada 2 jenis. Zikir khasanat dan zikir darajat. Zikir darajat inilah zikir tarekat. Kalau kita amalkan,
boleh meningkatkan kita derajat ihsan. Zikir hasanat, tadi maghrib tadi kita berzikir, imam kita buat subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Wirid yang kita amalkan lepas solat ramai-ramai ini pun, yang menyusun pun seorang sufi. Siapa yang menyusun? Kita dah amal, kita tak tahu penyusunnya. Kita ikut saja sejak kecil. Bapak kita, datuk kita dengar. Sepatutnya kita tahu ya, wirid lepas solat yang dibaca di mana-mana seluruh Malaysia, seluruh Indonesia. Siapa yang menyusun? Namanya wirid ini dinamakan Aurat Madaniyah, karena yang menyusun itu seorang sufi yang tinggal di Madinah, pernah menjadi qadhi Mekah dan Madinah. Dibawa ke Asia Tenggara ini oleh muridnya yang bernama Syekh Abdul Raub Singkil. Saya lupa nama, satunya saya ingatnya. Syekh Ahmad Qasosi. Yang menyusun wirid ini Syekh Ahmad Qasosi. Tapi beliau bukan hanya menyusun wirid hasanat, zikir hasanat. Mereka Syekh Ahmad Qasosi ini juga menyusun zikir darajat, karena beliau bertarekat dengan tarekat Samaniyah. Jadi seorang muridnya berasal daripada Sumatera, belajar di Madinah, bawa balik ke sini, disebarkan. Inilah wirid yang kita amalkan. Malaysia, di selatan Siam, di seluruh pulau Indonesia, wirid yang kita gunakan. Apa namanya? Aurat Qasosiyah atau Aurat Madaniyah. Qasosiyah itu berdasarkan kepada Syekh Ahmad Qasosi. Madaniyah berdasarkan dia tinggal di Madinah. Kalau tuan-tuan nak jelas lagi, tulis surat minta pada Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Saya ingin sangat nak baca kitab Aurat Qasosiyah atau Aurat Madaniyah yang dikarang oleh Profesor Madya Sulaiman Baruhi, Ustaz Sulaiman Ibrahim. Ustaz Sulaiman Ibrahim ni, Dr. Sulaiman Ibrahim ni, dia pernah mengajar di UKM, lalu berpindah ke Universiti Islam Brunei. Dia meninggal di sana dalam usia muda, dalam umur 46-48. Dia lah yang buat penyelidikan Aurat Qasosiyah. Senang saya tulis surat, insya-Allah dilayan. Kalau minta satu je tak apa. Saya ada, buku ni ada dalam simpanan saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kaedah amalan yang boleh menghidupkan hati kita ialah zikir, tapi bukan sebarang zikir, mestilah zikir yang berkaitan dengan mana-mana tarekat. Selanjutnya tuan-tuan, saya ingin mengingatkan itu semua hadirin hadirat. Dalam bidang ilmu fiqh, kita ikut mazhab Syafi'i, betul tak? Betul ya? Ada ikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Ya. Dalam ilmu tauhid kita ikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Saya nak tanya, dalam tasawuf kita ikut mazhab mana? Dalam tasawuf kita ikut mazhab mana? Tak boleh jawab kan? Semua tak boleh jawab. Dalam tasawuf kita mesti ikut pandangan ahli tasawuf.
ulama fiqh dipanggil faqih, bila ramai fuqaha. Ulama tauhid dipanggil ahli kalam atau mutakallimun. Ulama tasawuf dipanggil sufi, kalau ramai sufiyah. Jadi kalau dalam fiqh kita ikut faqih, ikut mazhab Syafi'i. Kalau akidah kita ikut mazhab aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tasawuf ini yang kita terpentang-ganting. Ya. Kita tak tahu nak buat apa. Dalam tasawuf, tarekat-tarekat itulah aliran. Tarekat-tarekat itulah umpama mazhab dalam fiqh. Ulama umpama aliran dalam akidah. Sesiapa yang ikut mana-mana tarekat, katalah ikut tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Ya, mazhab dia dalam tasawuf ialah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Itu sama saja. Jadi bukan sia-sia. Kalau kita dalam fiqh ikut mazhab Syafi'i, kita insya-Allah betul. Dan insya-Allah ibadat-ibadat kita semua berdasarkan kepada Quran dan Sunnah yang sudah diistiadkan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Dalam akidah begitu juga, bila kita ikut aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam tasawuf begitu juga. Kalau kita ikut mana-mana tarekat, insya-Allah ibarat kita ikut mazhab dalam fiqh, aliran dalam apa itu akidah. Contohnya, saya ulang lagi sekali, siapa-siapa yang ikut tarekat Ahmadiyah, dia beramal sungguh-sungguh, berzikir, ikut kaidah Ahmadiyah, adab-adabnya, berarti Ahmadiyah lah aliran tasawuf dia. Saya nak beritahu seterusnya, tarekat ini bukan perkara baru. Bukan perkara baru. Tarekat ini dilahir serentak dengan lahirnya mazhab dalam fiqh. Ya, sama. Saya nak bagi contoh ya. Mazhab Hambali berdasarkan kepada ijtihad yang dilakukan oleh siapa? Imam Ahmad ibnu Hanbal. Bila beliau meninggal dunia, Imam Ahmad ibnu Hanbal meninggal dunia tahun 241 Hijrah. 241 Hijrah. Seorang ulama tasawuf, seorang sufi yang terkenal di zaman beliau, hidupnya sezaman. Siapa dia? Syekh Abu Haris Al-Muhasibi, meninggal dunia 243. Cuba bandingkan. Imam Ahmad ibn Hanbal meninggal dunia 241. Abu Haris Al-Muhasibi meninggal dunia 243. Kan sezaman. Imam Ahmad melakukan ijtihad di bidang fiqh dan hadis, menghasilkan mazhab Hambali. Abu Haris Muhasibi melakukan ijtihad di bidang tasawuf, melahirkan tarekat Muhasibiyah. Jadi tarekat ini baru ke lama? Tarekat ini sejarahnya serentak dengan timbulnya mazhab dalam fiqh dan semua ijtihad dilakukan serentak sezaman. Janganlah kita sangka tarekat Naqsabandiyah ni diijtihadkan oleh Syekh Bahaudin Naqsabandi di akhir abad ke-7 Hijrah. Hampir 800 tahun berlalunya zaman Nabi Muhammad. Ini rekaan-rekaan saja, bukan. Tarekat Naqsabandi itu walaupun
dinisbahkan kepada Syekh Bahaudin Naqsabandi yang meninggal dunia tahun 791 Hijrah. Tapi sejarah zikir Allah ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Sebab itu kalau kita tengok silsilah Syekh dalam tarekat Naqsabandi bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah SAW. Apa juga tarekat, semuanya ada silsilah Syekh yang bersambung-sambung hingga kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh buka satu buku, apa bukunya? Jami'ul Usul Aulia. Yang mengarang ini bukan sebarang orang, seorang Syekh yang pernah mengajar jadi pensyarah Universiti Azhar, Syekh Ahmad Kamal Shah Nabi. Kitab ini mengandungi maklumat berkenaan prinsip-prinsip semua tarekat. Kalau kata dah disebutkan tarekat Naqsabandiyah, apa prinsipnya, apa sejarahnya. Boleh katakan kebanyakan tarekat ada disebut dalam kitab ini. Jami'ul Usul Aulia. Saya ada kitab ni, saya dah pernah baca. Di dalam Quran Allah contohkan kepada kita, tadi dah saya sebut, golongan ulul albab, hati mereka ni dihidupkan oleh Allah karena mereka sentiasa zikir dan tafakur. Bila dihidupkan hati mereka oleh Allah, diberi cahaya dalam hati mereka, maka mereka nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Ini pun satu masalah. Alam yang kita duduk ni berpelapis berdasarkan maklumat yang kita boleh dapat dalam Quran. Alam yang kita duduk ni ada berapa lapis? Satu lapis saja kan? Ada dua lapis. Lapis luarannya itulah diceritakan oleh Allah dalam suratul Mulki. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Biyadihil mulku. Pelajar-pelajar cuba tengok apa makna mulku. Apa maksud biyadihil mulku. Kemudian akhir surat Yasin, biyadihil malakut. Sama tak? Biyadihil mulku dalam suratul Mulki, surah Yasin, akhir surah Yasin, biyadihil malakut. Inilah dua alam. Alam yang kita duduk ni dua lapis. Luarannya dinamakan alam mulki. Dalamannya yang gaib itu alam malakut. Siapa yang pernah ditunjukkan oleh Allah? Alam mulki ini kita boleh tengok dengan mata kepala. Macam kalau mata kita elok boleh nampak bulan, bintang, matahari, langit. Itu alam mulk. Yang batinnya, yang gaibnya, lapisan dalamnya, alam malakut, itu tak boleh dilihat dengan mata kepala. Hanya boleh dilihat dengan mata hati. Bagi hati yang Allah hidupkan, beri cahaya. Diangkatkan semua hijab yang melindungi pandangan hati, seperti yang Allah kurniakan kepada golongan ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian yang letak di langit dan kejadian-kejadian yang tak terletak di bumi. Begitu juga di dalam peredaran masa malam dan siang. Di dalam ni apa maknanya?
Maksudnya di dalam alam malakut kejadian di langit, di alam malakut kejadian di bumi, di alam malakut peredaran masa malam dan siang. Terdapat tanda-tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah yang dapat disaksikan oleh pandangan hati ulul albab. Kenapa? Karena ulul albab ni alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Disebabkan ulul albab sentiasa zikir dan tafakur, Allah hidupkan hati mereka, beri cahaya, dibukakan berbagai hijab, lalu pandangan mata hati nampak alam malakut. Dengan melihat alam mulki, kita dapat mengenal Allah, dapat ilmu pada akal. Itulah ilmu mengenal Allah. Macam ulul albab dapat melihat alam malakut dengan pandang hati, ilmunya pada akal ditingkatkan ke dalam hati menjadi ma'rifatullah. Inilah yang Rasulullah sebut, ilmu itu dua. Pertama pada akal, kedua dalam hati. Ilmu dalam hati ini, bila hati itu dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya, barulah hati itu boleh digunakan. Kalau hati mati, tak boleh. Ayat 122, ayat 122 surah Al-An'am. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fa akhyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kaman mathaluhu fidh-dhulumat laisa bi kharijin minha. Ayat ini Allah terangkan ada dua keadaan hati. Yang satu hidup bercahaya, yang satu mati dalam gelap. Allah tanya kita, sama tak? Tak sama. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Awaman kana mayitan fa ahyainahu. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Kenapa Allah hidupkan hati? Karena berzikir. Kenapa hati tak hidup? Karena tak berzikir. Sudah hidup, Allah bagi tahu, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi. Dah hidup baru diberi cahaya. Cahaya ini tuan-tuan ada diterangkan secara detail oleh ulama tasawuf. Cahaya zikir yang Allah lempahkan dalam ruang hati ada diterangkan oleh setengah ulama tasawuf, antaranya oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam. Sebab itu beliau menjelaskan bahawa amalan zikir ini ada 4 peringkat. Amalan zikir ada berapa peringkat? Ada 4 peringkat. Pertama, zikir ghaflah. Berzikir-zikir hati tetap mati. Akan meningkat ke tingkat kedua, zikir yaqadha. Bila sampai peringkat kedua, zikir yaqadha, hati dah hidup, dah mula bercahaya walaupun malam. Hidup dan bercahaya walaupun belum terang. Zikir khudur. Ini hati dah hidup, cahaya dah terang. Zikir ghaibah. Yang akhir sekali, yang keempat, zikir ghaibah. Yang lain daripada Allah tak diingat. Yang diingat hanya Allah. Cahaya cukup terang. Ketika inilah orang tersebut akan nampak alam malakut. Selain daripada ulul albab, ada lagi tak manusia yang dikurniakan Allah nampak alam malakut? Jawabnya ada. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Disebut oleh Allah, tak salah saya, dalam ayat
75 surah Al-An'am kalau tak salah saya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami tunjukkan, kami ajarkan, kami perlihatkan dalam pandangan hati Ibrahim alaihissalam malakutas samawati wal ard, resi-resi kami di alam malakut, di langit dan di bumi. Ini ayat Quran. Untuk apa? Akhir ayat itu disebutkan waliyakuna minal mukinin, supaya Ibrahim alaihissalam itu menjadi orang yang yakin. Ingat ya, ilmu pada akal, ilmu mengenai Allah pada akal dapat membina iman. Tapi ilmu pada akal ini tidak boleh, tidak mampu meningkatkan iman ke tingkat yakin. Karena Nabi Ibrahim, ya, imannya ditingkatkan ke tingkat yakin apabila Allah perlihatkan resi-resi ini di alam malakut. Maknanya, bila ilmu Nabi Ibrahim pada akal ditingkatkan ke dalam hati, barulah Nabi Ibrahim dapat meningkatkan imannya ke tingkat yakin. Saya fikir hadirin hadirat lebih paham. Kan asalnya cerita Nabi Ibrahim ini panjang. Perjalanan Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Ibrahim dalam mengenal Allah ini panjang. Banyak dicerita dalam Quran. Kita tebuk saja satu ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu semua ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ya Allah, Engkau tunjukkanlah kepada aku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang dah mati. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, afalam tu'min? Adakah engkau tak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang mati? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku dah beriman kerana engkau dah kurniakan aku ilmu pada akal aku tentang kodrat iradahmu. Tapi kalau engkau tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, mudah-mudahan hatiku ini jadi mutmainnah. Ini kan bermaksud Nabi Ibrahim ingin meningkatkan imannya ke tingkat yakin. Lalu akhirnya Allah sebutkan ayat 75 surah Al-An'am tadi. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal mukinin. Demikianlah kami ajarkan, perlihatkan terus ke dalam hati Ibrahim alaihissalam resi-resi kami di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi, supaya Ibrahim alaihissalam menjadi seorang yang yakin. Jadi melihat alam mulki, alam nyata dengan pandangan mata kepala akan membina ilmu tauhid dalam akal kita. Melihat alam malakut dengan pandangan hati, sesudah hati dihidupkan, diberi cahaya Allah, ya, meningkatkan iman ke tingkat yakin. Jadi ini semua dapat kita lihat bagaimana pentingnya zikir dalam mana-mana tarekat. Dan dengan sendiri kita nampak kewajipan kita bertarekat. Tak bertarekat tak boleh. Akhir sekali saya nak sebutkan, kerana saya jarang kemari ya, nak datang pun jauh. Kita fikir berjam-jam, pergi bertolak pukul 8. Pasal apa? Hari Sabtu. Ada yang kata nanti sesak sampai malam baru sampai. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga pukul 8.
Sampai sini dari pukul 12.30. Alhamdulillah, boleh berehat. Begini ya, kita di dalam solat, kita diwajibkan minta hidayat dari Allah. Sehari semalam, kita diwajibkan oleh Allah memohon, berdoa kepada Allah minta hidayat. Berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali? 17 kali. Di mana? Dalam 17 Fatihah yang wajib dibaca 17 rakaat sembahyang fardu 5 waktu. Betul kan? Allah dah bagi jawapan tak? Kita mohon ihdinas siratal mustaqim sejak kita tahu sembahyang sampai sekarang. Allah dah bagi jawapan belum? Allah dah bagi jawapan belum? Tak tahu kan? Allah dah beri jawapan. Di mana jawapannya? Akhir ayat 27 disambung ayat 28 surah 13 surah Ar-Ra'd. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilaihi man anab. Ini jawapan Allah. Kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah terus jawab. Wa yahdi ilaihi man anab. Allah sentiasa memberi hidayat kepada sesiapa yang melakukan inabah kepadanya. Bermakna siapa yang tak melakukan inabah kepada Allah tak dapat hidayat. Siapa yang melakukan inabah kepada Allah, insya-Allah Allah sentiasa kurniakan hidayat. Ini jawapannya. Jawabannya di mana? Akhir ayat 27 surah 13. Kalau tak salah saya. Betul tak? Kita tengok. Betul je. Haji tengok Quran ke apa ni? Haji Razak. Tengok Quran ke tengok apa? Nanti pajak-pajak bertengok ya, akhir ayat 27 surah 13. Ayat 27 ni lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Siapa dia? Apa maksud man anab? Disebut pada ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang melakukan inabah kepada Allah itu orang yang pertama beriman, kedua beramal soleh, ketiga wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mutmainah dengan zikrullah. Iman dah ada, amal dah ada. Yang tak ada ketiga. Apa dia? Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ada satu je syarat. Susah kerana tak berzikir. Kalau insya-Allah kalau berzikir mudah. Kan terang. Wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka mutmainah bi dzikrillah. Bukan bikiraatil Quran, bukan bikasratil sholat, bukan bisaumi, bukan. Tapi bizikrillah, senang saja. Allah. Tapi Nabi dah sebut ya, amalan yang nampak mudah, susah nak lakukan ialah zikir sepanjang masa. Nampak mudah je. Allah, mudah. Tapi nak beramal susah. Apa sebab? Syaitan jaga. Syaitan cukup jaga. Amal lain tak apa. Dua amalan yang syaitan jaga siang malam. Apa dia? Zikir dan solat. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Syaitan itu sentiasa menghalang kamu daripada zikrullah dan solat. Dua amalan ni, syaitan jaga betul. Nak ambil tarekat, tarekat itu sesat lah. Dr. Jahid itu dah dihukumkan sesat oleh Jabatan Agama. Kamu tak tahu ke? Itu pun percaya. Ya jugalah, nanti sesat. Sekarang ni dah okey tuan-tuan. Sebelum tahun 2000, tarekat ni sama maknanya dengan ajaran tetap. Tarekat itulah satu amalan yang menyesatkan orang ramai. Di masjid-masjidnya ada amaran daripada pejabat agama, tanda ajaran sesat, bertarekat. Tapi sekarang mulai tahun 2004, 2005 barulah reda. Kenapa? Di Negeri Sembilan pada akhir tahun 2005 Jabatan Mufti Global Enakmen Tasawuf dan Tarekat diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sembilan pada akhir tahun 2005. Tahun 2006 ditubuhkan di Jabatan Mufti Negeri Sembilan apa yang dipanggil jawatan kuasa yang memantau amalan tarekat di sana. Jilsah At-Turuq As-Sufiyah. Sampai sekarang. Sejak itu orang ramai pun tahu. Selain daripada itu, tarekat-tarekat ini sudah diamalkan oleh ramai pensyarah universiti. Ramai ustaz-ustaz yang ajar universiti belajar tarekat, ajar kepada murid-murid. Banyak pendidikan dibuat, tesis dibuat, artikel ditulis. Jadi sekarang alhamdulillah. Kalau dulu tahun 80-an, 90-an memang teruk tarekat ni. Teruk ya. Sehingga nama saya keluar berita harian muka pertama. Ya. Apa dia? Tokoh-tokoh ajaran sesat. Berita harian muka pertama. Saya jadi orang nombor 3 ke apa? Ya. Nama saya, kerja saya, masa itu saya belum pencen lagi. Apa kerja saya, jawatan saya, kampung saya, pusat apa ni amalan saya. Orang kampung semua tengok saya dah lain pesen. Tengok saya. Jadi masjid-masjid sekitar kampung saya yang dulu saya ajar berhentikan. Hebat kan? Ini Dr. Jahid dah sesat dah, sudah diwartakan. Dia keluar dekat dekat Soabah. Tapi apa kan jadi tuan-tuan sekarang ni ustaz-ustaz yang menuduh saya sesat. Sekarang hidupnya bukan kita doakan tuan-tuan. Jadi macam-macam. Jadi tak betul ustaz itu. Jadi macam sewil. Ustaz itu sewil. Istrinya lari pun ada. Bukan kita doakan. Asyik tengok saya, tu orang sesat. Jadi macam itulah ya. Kemudian tuan-tuan, kita sambung untuk menamatkan kuliah pada malam ni. Jadi kita akan dapat hidayat daripada Allah bila kita beriman, beramal soleh, hati mutmainah dengan zikrullah. Jadi kerana itu bila kita belajar zikir, mana-mana tarekat, itu selaraslah dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim, selaras. Kemudian bila kita ada 3 ni, beriman, beramal saleh, hati mutmainnah, apa akhirnya? Akhirnya Allah sebut pada ayat 27 hingga 30 suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Kita selalu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan balik kepada Allah. Bukan nanti besok di akhirat. Sekarang ini. Di dunia ni. Kita mesti sampai kepada Allah. Ya Allah bagi tahu kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyah. Kalau tadi beriman, beramal saleh, hati kita mutmainnah. Kita dijemput oleh Allah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Di dunia ini. Bukan besok di akhirat. Bukan. Kan cerita ni semua menunjukkan pentingnya kita belajar zikir dalam mana-mana tarekat. Supaya Allah hidupkan hati kita beri cahaya. Ya. Tadi saya dah sebut cahaya ni ada 4. Ada tiga jenis cahaya. Tadi saya lupa nak terangkan. Zikir ghaflah, zikir yaqadah, zikir hudur, zikir ghaibah. Bila zikir sampai ke peringkat kedua, zikir yaqadah, kita dapat nur intibah. Hati kita hidup, sudah mula bercahaya walaupun belum terang. Ya. Kemudian bila Allah tingkatkan kepada zikir khudur, ini cahaya sudah terang benderang. Hati kita hanya Allah saja. Yang lain daripada Allah sudah keluar daripada ruang hati kita. Akhir sekali, nur al-wisal. Nur wisal inilah yang menyampaikan kita kepada ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ada 4 tingkat zikir ya. Dimulai zikir ghaflah, zikir yaqadah, zikir hudur, zikir ghaibah. Dan ini disebut oleh Ibn Athilah dalam kitabnya Hikam berdasarkan kepada pengalaman beliau dan pengalaman orang-orang yang berzikir. Jadi saya fikir saya dah cakap panjang ya. Lama saya fikir takat ni dululah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya pun rasa sangat-sangat terharu, syukur, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Guru, jazakallah khairan jazak. Dan insyaAllah sebelum kita menutup majlis pada malam ni, Tuan Guru berasa ada siapa-siapa nak bertanya beberapa soalan, insyaAllah kita Tuan Guru bersedia untuk menjawab. InsyaAllah kita kena segerakan sikit sebab kita dah 9.30 dan nak solat isyak lagi. Kalau siapa-siapa nak tanya soalan, mic anda dekat belakang tu boleh segerakan insyaAllah. Silakan. Sila. Okey tuan, mic situ tuan, mic. Tolong ke sini tuan. Nama tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan. Nama saya Wan Muhammad. Wan Muhammad Adli. Saya nak tanya pada Tuan Syekh, apa ni selalu tarikat ni bila Tapi dia tangkap tak?
Ya Tuan Syekh, saya nak tanya, selalu saya dengar zikir ni dalam tarikat ni ada bilangan-bilangan 1,000 ke 50,000 ke kan. Lepas tu kalau kita amalkan setiap hari tu tak boleh tinggal. Kalau tertinggal kan kena qada. Betul lah macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya amalan yang tak ditetapkan dengan waktu ialah amalan zikrullah. Apa sebab? Karena amalan zikrullah ini wajib pada sepanjang masa. Jadi dinamakan hak sepanjang waktu. Satu-satu amalan yang tak boleh diqada ialah amalan zikir. Kalau hari ini tak berzikir, kita tak boleh nak qada besok. Kerana besok untuk zikir hari esok. Tetapi macam yang disebut tadi, kalau ditetapkan oleh guru, awak berzikir sehari sebanyak 1,000. Hari itu dia tak sempat. Ini bolehlah hari esoknya dia buat 2,000. Itu tak apa. Ya. Tapi sebenarnya itulah zikir itu tak boleh diqada. Itu bukan pandangan saya, boleh katakan semua ulama tasawuf tadi itu. Karena zikrullah itu hak sepanjang waktu. Di dalam pandangan Syekh Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya, ya, mengenai ayat 205 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Kalimah bil ghudwi wal asal itu ditafsirkan oleh Syekh Fakhrul Razi. Ghudu maknanya pagi dari segi bahasa, asal maknanya petang. Tapi maksudnya pagi itu mewakili seluruh hari, asal itu mewakili seluruh malam. Ya, jadi zikir dalam hati Allah itu wajib sepanjang masa siang dan malam. Sama juga kita sebut dalam surah dalam doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana min. Apa dah? Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa apa? Doa iftitah. Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira wa subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah bukratan wa asila, pagi dan petang. Takkanlah pagi saja petang saja. Allah maha suci. Maksud bukratan wa asila sepanjang masa. Jadi begitulah. Menurut Syekh Fakhrul Razi, Rasulullah itu diwajibkan berzikir sepanjang masa siang dan sepanjang masa malam 24 jam. Bukan hanya pagi saja, petang saja, bukan. Tapi pagi itu mewakili seluruh hari, siang, dan petang itu mewakili seluruh malam. Itu yang ditegaskan oleh Syekh Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya. Ulama lain pun lebih kurang sama. Jadi itulah jawabannya. Ada lagi? Bolehkah berbai'ah lebih daripada satu tarikat? Soalannya begitu, ringkas dan padat. Jawapannya ada dalam kitab. Jawapannya para ulama tasawuf, terutamanya syekh-syekh tarikat ini, ada memberi jawapan dalam kitab-kitab atau risalah-risalah yang mereka tulis. Kalau di Indonesia ada sebuah kitab
yang disusun oleh ulama himpunan ulama Tarekat Mutabarah Indonesia. Kitab ini bertajuk Permasalahan Tarekat. Ada dalam kedai-kedai buku di Malaysia ada jual. Tentang boleh tak seorang itu berbaiat dengan tarekat lain sesudah dia bertarekat dengan satu tarekat. Jawapannya yang diberi boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Pertama sekali, tarekat yang telah diamalkan itu dia telah mantap, sudah lama, sudah mahir. Ini syarat pertama. Jadi maknanya tak boleh awal Januari hari itu dia ambil satu tarekat, awal Februari dia ambil tarekat lain. Itu tak boleh. Ya, ini bukan jawapan saya, jawapan dalam yang kita dapati dalam kitab-kitab. Yang kedua, syarat kedua, mestilah dapat keizinan guru. Kalau guru tak bagi, tak boleh. Tapi bagi guru wajib mengizinkan. Sekiranya gurunya itu tahu tarekat yang nak diambil, nak dipelajari oleh muridnya ni tarekat yang betul, pimpinan yang betul, ilmu yang betul. Jadi ada juga kewajiban guru. Tapi kalau gurunya itu tahu syekh yang mengajar tarekat itu salah, tak betul, maka syekhnya wajib jangan bagi, tak boleh izinkan. Begitulah ya. Jadi syarat pertama tadi mesti dia sudah mantap dalam satu-satu tarekat. Dan kemantapan itu akan dapat diketahui oleh guru dia. Misalnya dia dah beramal selama 5 tahun. Dia nak belajar tarekat lain. Dia minta izin pada gurunya, gurunya izinkan. Itu macam tu kaedah ya. Jadi tak boleh diam-diam. Kalau sekiranya guru itu mati, tak apa. Katalah dia seorang itu dia bai'ah pada bulan Disember tahun 2023. Pertengahan Januari guru meninggal. Itu tak apa. Kalau guru meninggal, itu bebas. Seorang pengamal tarekat, bila gurunya meninggal, dia wajib cari guru lain. Dia tak boleh diam, mesti cari guru lain. Jadi walaupun sebulan, walaupun dia belum mantap, dia boleh, sebab gurunya dah meninggal. Itulah jawapannya ya. Wallahu a'lam. Soalannya saya faham macam inilah soalan ni. Bagaimanakah sekiranya Tuan Guru kita berada dalam toilet dengan tidak sengaja kita berzikir dalam hati, kita berada dalam tandas dan secara tidak sengaja kita berzikir, tapi zikir itu dalam hati, adakah dibenarkan Tuan Guru? Begini ya, kalau di dalam hati ini dia tidak ada hukuman tu beramal dalam tandas di dalam hati. Memang orang yang sentiasa berzikir artinya sentiasa Allah Allah, macam Rasulullah macam Sayyidina Abu Bakar. Kemana dia pergi artinya Allah Allah. Jadi ingat Allah dalam hati secara otomatik. Ketika dalam bilik air ini tak ada masalah. Yang dilarang itu bila disebut di lidah. Sebab itu orang yang hafal Quran, dia masuk tandas, dia tak baca, kan dia terbayang ayat-ayat Quran itu dia hafal. Itu tak berdosa itu dikecualikan. Itulah yang yang diberi fatwa yang diberi oleh para ulama. Jadi sudah saya jawablah soalan itu. Wallahu alam. Alhamdulillah, selesai sudah sesi soal jawab kita pada malam ni. InsyaAllah 3 soalan yang saya anggap soalan-soalan yang baik, dan insyaAllah mendapat kebaikan sama-sama kita pada malam ni.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعم ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة واستقامة على شريعة الغراء والطريق البيضاء الله جعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما على حق اللهم من علينا بالفتوح تامة استقامة على شريعة الغراء والطريق البيضاء اللهم تف علينا أكمل الفتوح واصرف صدورنا أكمل الشرور اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ويا هادي المضلين ويا ناصر المسلمين ويا رحم الضعفاء والمساكين اجعلنا من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين فاتنا من شر الكونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله